Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni sama-sama dapat kita meneruskan kuliah tafsir kita pada pagi 25 Ramadan, pagi hari Jumaat. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua beroleh pahala Lailatul Qadr, pahala beribadah dan menghidupkan malam Lailatul Qadr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala pengorbanan dan susah payah kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua dijadikan sebagai benteng untuk kita daripada api neraka. Baik, insya-Allah kita sambung ayat ke-20 dan seterusnya pada hari ini. Kita akan baca dahulu. Seperti biasa kita akan baca, kita ambil daripada ayat yang ke-19. Seperti biasa kita lihat juga kepada makna dalam kita nak membaca ni, supaya tidak tergantung. Jadi kita baca dari ayat yang ke-19, tapi perbincangan akan dimulakan terus pada ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana iaitu dalam syurga, nescaya engkau melihat nikmat yang banyak dan kerajaan yang besar. Nikmat yang banyak dan kerajaan yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, ya, Allah Taala kata, sekiranya kamu melihat di sana, iaitu di dalam syurga, nescaya kamu akan melihat nikmat yang banyak dan kerajaan yang besar. Jadi dalam menafsirkan ayat ini, ya, wa iza ra'aita, dan apabila kamu melihat, kamu di sini mukhatabnya ataupun orang yang dibicarakan kepadanya itu siapa? Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa mukhatabnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengambil pengajaran, ya, dan apa yang dilihat itu tetap syurga. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, ya, itulah juga yang kita lihat apabila kita masuk dalam syurga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Cuma pastinya syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih indahlah, lebih cantik. Tetapi nikmat tetap na'iman, nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Dan juga setiap di antara ahli syurga itu tetap dia akan menerima mulkan kabira, kerajaan yang besar.
Jadi ra'aita di situ mukhatabnya kalau mengikut tafsir Ibn Katsir ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimah ra'aita, ra'a, yara. Kalimah ataupun kata kerja fi'il ra'a, dia memerlukan maf'ul bih. Maf'ul bih di sini tak disebutkan, tetapi maklum. Tidak disebutkan tetapi maklum, ya. Maklum kenapa? Maklum maksudnya maklum telah diketahui, telah dapat difahami bahawa yang dilihat itu ialah pastinya apa yang ada dalam syurga. Jadi sama di sini kata ulama, sama di sini ialah sama ini di tempat mansub kerana ianya adalah zaraf, tempat. Sama maksudnya hunaka. Sama makna dengan hunaka. Wa idza ra'aita thamma maksudnya wa idza ra'aita hunaka, di sana, iaitu di dalam syurga. Kata Al-Farra, salah seorang ulama bahasa Arab dan juga ulama tafsir, di dalam ayat ini terdapat sesuatu yang mudmar, yang terselindung, iaitu ma. Adanya ma mausulah. Jadi takdir ataupun andaian kalamnya begini, wa idza ra'aita ma thamma, wa idza ra'aita ma thamma, apabila kamu melihat apa yang di sana. Jadi kalau ada ma, maka lebih jelas maknanya. Apa yang di sana maknanya syurga. Ra'aita na'iman, kamu nescaya kamu melihat nikmat, na'im, nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang luas, kerajaan yang besar, maaf. Jadi dalam menafsirkan kerajaan yang besar itu adalah beberapa perkara ataupun pendapat yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertamanya ulama tafsir menyebutkan bahawa mulkan azima itu maksudnya ialah istizanul malaikah. Malaikat apabila nak datang bertemu dengan orang yang merupakan ahli syurga, malaikat pula akan meminta izin. Malaikat perlu meminta izin kepada ahli syurga untuk masuk. Kalau nak bagi apa-apa nikmat, nak menyalurkan apa-apa nikmat kepada penghuni syurga, mereka perlu meminta izin kepada penghuni syurga itu. Maka seolah-olah nampak bahawa ahli syurga itu seolah-olah raja yang besar. Itulah yang digambarkan dalam ayat tadi. Wa mulkan kabira. Maka setengah ulama menafsirkan maksud kerajaan yang besar ialah bahawasanya apabila malaikat nak masuk, nak jumpa dengan orang, nak berjumpa dengan tuan rumah, tuan pada syurga itu, maka mereka perlu meminta izin. Seolah-olah seperti gayanya macam seorang raja yang besar, seorang raja yang memiliki kerajaan yang besar. Itu satu tafsiran. Ada juga yang mengatakan bahawa seperti mana Imam Sufyan Ats-Tsauri menukilkan, beliau kata telah sampai pada aku riwayat bahawasanya ataupun pendapat bahawasanya al-mulkul kabir, kerajaan yang besar itu maksudnya ialah taslimul malaikati alaihim. Para malaikat memberi salam kepada mereka. Para malaikat mengucapkan salam kepada ahli syurga. Jadi kelihatan seperti ahli syurga ni golongan-golongan VIP, golongan-golongan yang hebat, seperti seolah-olah mereka ni ada kerajaan yang besar, sehingga malaikat yang hebat pun mereka yang beri salam kepada para ahli syurga. Ada juga yang mengatakan maksud mulkan kabira maksudnya ialah ahli syurga itu akan dipakaikan mahkota. Setiap seorang akan dipakaikan mahkota. Seperti mana raja-raja di dunia ini, mereka dipakaikan mahkota yang cantik, yang indah, yang banyak perhiasan pada mahkota tersebut. Maka begitulah nanti di akhirat, ahli syurga mereka akan dipakaikan tijan. Mereka akan dipakaikan mahkota di atas kepala mereka, baik lelaki maupun perempuan. Maka kelihatan mereka ini seolah-olah raja yang memiliki mulkan azima, yang memiliki kerajaan yang besar. Itu yang dikatakan, itu yang disebutkan dalam ayat, wa idza ra'aita thamma ra'aita mulkan ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ada juga riwayat khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya
disebutkan innal malak innal mulka al-kabira huwa anna adnahum manzilatan yanzuru fi mulkihi masirata alfai amin yara aqsahu kama yara adnahum. Allahu akbar. Ada riwayat daripada Nabi SAW, ya, disebutkan dalam tafsir Qurtubi, sesungguhnya kerajaan yang besar, maksudnya ayat ini kan menyebut kerajaan yang besar. Maksud kerajaan yang besar itu ialah bahawasanya orang yang paling rendah syurganya, orang yang paling rendah syurganya, maknanya paling ringkas lah syurganya, paling simple syurganya ialah dia boleh melihat di dalam syurganya itu sejauh 2000 tahun perjalanan. Maknanya seseorang kalau dia berjalan berterusan selama 2000 tahun, sejauh mana dia boleh jalan, berapa ribu kilometer, panjang itu, jarak itulah mereka boleh lihat dalam syurga. Mereka boleh melihat di dalam syurga, mata mereka ni boleh melihat dalam syurga yang merupakan kerajaan dia sendiri. Dia boleh lihat sejauh 2000 tahun perjalanan. Bukan itu saja, bahkan yara aqsahu kama yara adnahum. Kama yara adnahu. Dia boleh melihat tempat yang jauh tu, hujung-hujung syurga tu akan dilihat sama seperti mana apa yang dia lihat pada jarak dekat. Maksudnya apa? Maksudnya dia boleh melihat, dia boleh kontrol, dia boleh mentadbir, dia boleh lihat segala sudut dalam syurganya, dan yang jauh-jauh itu tidak ada bezanya. Maknanya jelasnya pandangan mereka itu tidak ada bezanya mereka melihat jauh dan mereka melihat dekat. Kalau macam contohnya pemerintah, raja dan sebagainya, penguasa di dunia ni, di hujung-hujung jajahannya itu, di hujung-hujung negeri mungkin akan tercicir. Ada yang tak dapat bantuan, ada yang ketinggalan dari segi kemudahan, dari segi kemajuan. Tetapi dalam syurga Allah Taala kata, bukan kata penguasaan memang sedia maklum, tapi mata dia, penguasaan dari segi mata dia pun boleh cover sampai sehujung-hujungnya. Itu yang dikatakan wa mulkan kabira. Salah satulah daripada tafsiran yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, dan banyak lagi tafsiran yang lain. Tetapi kita sebut ini hanya beberapa sahaja. Dan tadi riwayat tadi ada sambungan dia. Kata Nabi SAW lagi, wa inna afdalahum manzilatan man yanzuru fi wajhi rabbih ta'ala kulla yawmin marratain. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, orang yang paling afdal, yang paling baik sekali, orang yang terbaik di kalangan ahli syurga, ya, yang mana yang peringkat-peringkat tinggi, mereka ini akan dapat melihat Tuhan mereka, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari mereka dapat lihat marratai, 2 kali dapat lihat. 2 kali. Untuk ahli syurga biasa, mereka dapat lihat Allah Taala pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Sebagaimana hari Jumaat, umat Islam berkumpul di masjid, di surau untuk sembahyang Jumaat, itu sebenarnya gambaran. Nanti di akhirat pun sama. Ahli-ahli syurga mereka akan berkumpul dan mereka akan diperlihatkan. Mereka dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kaifiat, dalam keadaan yang hanya Allah Taala sahaja tahu bagaimana keadaannya, bagaimana cara lihatnya. Wallahualam, kita tak tahu, tapi yang pastinya mereka akan kumpul, mereka akan berkumpul dan mereka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka balik semula ke mahligai masing-masing, ke syurga masing-masing, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wajah mereka, rupa paras mereka, setelah mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala, rupa paras mereka menjadi lebih cantik, lebih baik, lebih handsome daripada sebelumnya. Ini ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Tapi bagi orang yang darjatnya tinggi, disebutkan dalam tafsir Qurtubi melalui riwayat tadi, mereka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala bukan setiap Jumaat, bukan setiap minggu sekali, tapi mereka dapat melihat Allah Taala setiap hari 2 kali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang mendapat nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dan kalau kita lihat ayat ini wa iza, dan apabila. Bila ada iza ni sepatutnya dia ada jawab kan? Jawab. Apabila. Contohnya kita kata, apabila kamu datang saya akan bantu. Apabila kamu datang saya akan bagi.
Saya akan beri, saya akan bayar. Jadi saya akan bayar, saya akan bayar. Itu adalah jawab dia. Dia punya impact dia. Wa iza, apabila maka, kalau Melayu lah, apabila maka, ataupun apabila nescaya. Jadi ayat ni mana dia punya jawab dia? Jawabnya ialah ra'aita yang kedua. Wa iza ra'aita thamma ra'aita wa iza ra'aita thamma, dan apabila kamu melihat di sana. Nescaya tu kita lah tambah nak bagi nampak dia jawab sebagai jawab. Nescaya kamu melihat nikmat yang banyak, yang besar, dan juga kerajaan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Di atas mereka, maknanya dipakaikan di atas mereka, ataupun di atas mereka, faham juga kalau di atas mereka. Di atas mereka, iaitu di atas ahli syurga itu, thiyab, pakaian sundus, iaitu sutera lembut, sutera nipis, khudrun, berwarna hijau, wa istabraq, dan sutera yang tebal. Allahu Akbar. Allah Ta'ala menyifatkan bagaimana keadaan pakaian ahli syurga. Sebelum itu, kita lihat pada baris aliyahum itu. Aliyahum. Kita baca, kita yang qiraat baca mengikut riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs daripada Imam Asim, qiraat Asim, kita baca aliyahum. Kalau aliyahum maka ianya adalah zaraf, tempat. Zaraf. Zaraf bagi apa? Bagi khabar zaraf bagi mubtada, mubtada yang muakhir, mubtada dia ke belakang. Jadi makna ayat dia begini, kalau ayat biasa, thiyabu sundusin khudrun wa istabraqun aliyahum. Begitu. Tapi dikedepankan. Aliyahum tu dikedepankan. Jadilah dia zaraf khabar muqaddam. Dan siap tadi, siabu sundusin apa semua tu, itu adalah mubtada muakhir. Dan boleh juga aliyahum menjadi hal, di-i'rabkan sebagai hal, kerana itu dari atas, mansub. Hal bagi ahli syurga ataupun al-abrar yang disebutkan pada awal-awal dulu, al-abrar. Dalam qiraat lain, contohnya Imam Nafi', Hamzah, mereka baca alihim. Ianya itu bertanda sukun, berbaris dia sukun. Jadi kalau alihim, maka jadilah dia isim fa'il mubtada'. Alihim jadi mubtada' terus, dia tak jadi khabar, terus jadi mubtada'. Baik. Aliyahum thiyabu sundusin. Aliyahum maksudnya ialah fauqahum, di atas mereka. Di atas ahli syurga itu, maknanya di atas badan mereka itu, thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Pakaian-pakaian, pakaian-pakaian sundus, sutera, sundus, sutera yang lembut. Syekh Tantawi dalam tafsirnya menyebut as-sundusu ad-dibajur raqiq. Sundus itu ialah sutera yang lembut, yang nipis. Istabraq ialah ad-dibaju al-ghaliz. Tengok bahasa Arab. Bahasa Arab ni sutera tu lembut ataupun nipis ke tebal ke pun dia ada perkataan dia sendiri. Untuk nipis dipanggil sundus. Dan untuk tebal dipanggil istabraq. Dan dia ada nama yang umum, iaitu harir, dibaj, pun sutera juga, banyak nama. Kalau Melayu, Malaysia, sutera tu sutera je lah. Cuma nama brand lah mungkin banyak, nama ni kan, nama jenama banyak. Tapi nama sama je, semua sutera. Tapi Quran, masya-Allah, bahasa Arab yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab sangat kaya. Sundus, istabraq. Kenapa disebut dua ni? Sebab dua-dua tu cantik. Itu cerita dia. Kerana sundus dengan istabraq ni, dia masing-masing dia ada dia punya kelebihan dia, dan ada dia punya
ada dia punya kegunaan dia, kesesuaian dia. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan sundus itu kan sutera yang nipis. Jadi ianya dipakai di bahagian dalam. Baju belah dalam ni. Dia tak sesuai lah pula baju yang dalam ni guna istabrak. Kan? Baju yang pakaian yang lapisan dalam ni eloknya kain yang lembut. Baru dia selesa lah, badan tu sedap. Tapi yang kat luar ni istabrak. Kata Imam Ibn Katsir, oh macam tu punya, Allahu Akbar. Maknanya mereka ni akan memakai sutera yang berlapis-lapis. Mengikut fashion dalam syurga lah. Kan? Mengikut fashion dalam syurga. Sundus belah dalam, istabrak tu dipakai di luar, pakaian luar macam kot ke apa ke. Kita tak tahulah, kita gambarkan saja kot ke apa ke. Yang belah-belah luar ni selendang ke, istabrak. Tebal. Dan istabrak ni kata Imam Ibn Katsir sifatnya ialah dia berkilat. Dia berkilat. Kalau sundus ni dia kain lembut, kain nipis. Kilat tu mungkin tak lah. Tapi istabrak dia tebal dan berkilat. Masya Allah. Tengok, kita nak cari pengertian itu pun, dalam kita membincangkan pengertian sundus dengan istabrak pun, kita dah boleh bayangkan dah bagaimana pakaian ahli syurga. Masya Allah. Dia tak main dah. Baju-baju murah-murah ni dah tak ada dah kat sana. Dia semua pakai sutera je. Lelaki perempuan semua pakai sutera. Kemudian wa hullu asawira min fiddah. Wa hullu asawira min fiddah. Oh, tadi lupa khudrun. Khudrun itu kalau biasa qiraat yang kita baca khudrun, baris depan, marfu'. Kenapa di marfu'? Kerana dia adalah sifat bagi thiyab. Aliyahum thiyabu sundusin. Thiyabu sundusin. Khudrun. Tadi sundusin dah bagi bawah. Tiba-tiba khudrun pula bagi depan balik. Rupanya khudrun itu ialah sifat bagi thiyab. Sifat bagi pakaian. Pakaian itu maknanya bersifat warna hijau. Warna hijau. Sebab itu di antara pakaian yang digalakkan kita pakai, warna yang kita digalakkan pakai ialah warna hijau. Nabi SAW sendiri pun diriwayatkan dalam Syama'il, kalau tak silap saya ada, bahawa Nabi SAW pernah memakai 2 helai selendang yang berwarna hijau. Jadi hijau ni adalah salah satu daripada pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Hijau juga adalah pakaian ahli syurga. Dan hijau juga kata ulama', bahkan orang sains pun tahu benda ni, dia baik untuk mata. Hatta dalam syurga pun mereka memakai pakaian berwarna hijau. Kemudian ada juga qiraat lain membaca khudrun tu dibaca sebagai khudrin. Kalau dibaca khudrin, maka i'rabnya sudah lain. Maka jadilah khudrin itu sebagai sifat bagi sundus, bukan lagi sifat bagi thiyab. Aliyahum thiyabu sundusin khudrin. Dia jadi sifat pada sundus pula. Lagi dekat. Tadi thiyab jauh sikit. Walau apa juga pun sama lah, maksud kata pakaiannya hijau lah. Yang tadi tu thiyabu sundusin, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kan? Dalam bab idhafah dalam bahasa Arab ni pun, idhafah ni dia ada beberapa jenis. Dalam bab ini, dalam ayat ini, idhafah di sini ialah idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah. Penyandaran yang menunjuk, yang menerangkan apa yang disandarkan. Thiyabu sundusin. Sundus itu menerangkan bahawa pakaian tu jenis apa. Seperti mana kita kata khatamu zahabin. Kita tak perlu sebut min pun tak apa. Ayat biasalah kalau budak-budak sekolah biasa buat khatamun minaz zahab. Cincin daripada emas. Tapi kalau dibuat khatamu zahabin cukup dah. Sebab idhafah itu sudah cukup untuk menerangkan. Menerangkan khatam tu apa, diperbuat pada apa. Jadi begitulah dalam ayat ini, thiyabu sundusin diidhafahkan, disandarkan sutera itu kepada pakaian untuk menjelaskan pakaian itu dari jenis apa. Itu fungsi ataupun jenis idhafah dalam ayat tersebut. Ini banyak perbincangan pasal apa ni? Pasal ni bahasa Arab ni. Nahwu dan sebagainya. Okey. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura.
Dan mereka dihiaskan asawira dengan gelang-gelang tangan. Asawira min fiddatin, daripada perak. Dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka. Wasaqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka memberi minum kepada mereka syaraban tahura, suatu jenis minuman yang suci. Allahu Akbar. Bukan sahaja mereka memakai pakaian yang cantik, sutera berwarna hijau, yang ada sutera nipis, ada sutera tebal. Bahkan juga mereka dihiaskan dengan barang-barang kemas. Barang-barang kemas, gelang daripada perak. Allahu Akbar. Gelang daripada perak. Apa tujuannya? Apa dia punya rasional, apa dia punya kaitannya? Kata Syekh Tontawi, dia sama seperti mana keadaan raja di dunia. Keadaan raja dan penguasa di dunia, mereka pakai barang kemas, gelang dan sebagainya, yang bukan Islam lah. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada orang mukmin perhiasan seperti raja-raja. Sebab tadi dah sebut wa mulkan kabira, kerajaan yang besar. Dan juga akan diberikan pada mereka minuman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberikan minum kepada mereka suatu minuman yang suci, suatu minuman yang suci. Minuman yang suci ni pun ada tafsirannya. Syaraban tahura tu, apakah jenis minuman yang mereka minum ni? Banyak tafsiran. Di antaranya adalah tafsir daripada Muqatil. Kata Imam Muqatil rahimahullahu ta'ala, syaraban tahura itu ialah air mata air yang ada di pintu syurga. Yang mana siapa yang masuk syurga dan minum daripada air mata itu, naza'allahu ma fi qalbihi min ghillin wa ghishin wa hasadin. Siapa yang minum daripada air tersebut, Allah Ta'ala akan cabut daripada hatinya sifat menipu, sifat bohong, berdusta, dan juga sifat hasad. Maka dia macam kita ni lah, kita masuk kedai kan, kita nak, bukan kedai ni, Kubat Center pun ada. Kita ada sanitizer. Tangan kita ni mungkin kotor. Bila kita masuk tu, kita pakai sanitizer. Jadi, maka hasilnya ialah semua orang dalam bilik ni, ataupun dalam kedai, semuanya dalam keadaan bersih tangan dia. Macam itulah juga dengan ahli syurga, dia ada sanitizer dia. Itulah dia, syaraban tahura itu. Bila orang ahli syurga masuk dalam syurga, di pintu tu sudah disediakan, kata Imam Muqatil. Kata Imam Muqatil, di pintu tu telah disediakan suatu jenis minuman. Apa tujuan minum tu? Dalam tu tak ada air ke? Dalam tengah-tengah syurga tu macam tak ada minuman pula. Tujuannya ialah untuk apa? Bila seorang tu minum syaraban tahura itu, Allah Ta'ala akan bersihkan hati dia daripada segala sifat madmumah. Maka jadilah ahli syurga itu masing-masing tidak ada di antara mereka hasad, iri hati, dengki. Syurga kau cantik, syurga aku kurang cantik. Oh, bidadari kau lagi cantik, bidadari aku kurang cantik. Oh, makanan kau lagi sedap, makanan aku kurang cantik. Oh, pinggan mangkuk kau lagi cantik. Tak ada. Dalam syurga tidak akan ada pertikaian macam tu. Tak akan ada hasad, dengki, iri hati, tak akan ada. Sebab apa? Sebab di pintu tu dia dah sanitize. Hati tu dah bersih dah. Jadi kalau mengikut tafsiran ini, kalimah tahura itu seolah-olah dia merujuk kepada taharatul qalb. Suci itu, tahur, minuman yang bersih itu. Bersih itu ialah bersih dari sudut dalaman. Dia bukan bersih dari segi tiada najis, tiada kuman, tak. Bersih maknanya bersih dari segi ni, dalam ni. Dari segi batin kita. Ada juga tafsiran yang mengatakan tahura tu maksudnya tidak ada najis. Tahura tu maksudnya minuman yang tidak ada najis, tak ada busuk, tak ada apa. Jadi itu merujuk kepada tahur ataupun taharah, suci dari sudut zahir lah, zahiriyah. Zahiriyah. Kemudian Allah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan syarab, minuman tadi, sebagai tahur. Tahur. Bukannya tahir. Tahir suci. Tahir. Tapi tahur ini adalah sighah mubalaghah. Sighatul mubalaghah, iaitu perkataan ataupun perkataan lah kita kata, lafaz yang menunjukkan berlebihannya sesuatu. Jadi kalau tahir, bersih lah, bersih. Tapi kalau tahur, maknanya tersangatlah bersih. Melampau-lampau bersihnya.
Itu yang dimaksudkan dengan sirah mubalaghah. Maka kita lihat apa yang Allah Taala firmankan itu, kita kena imani, kena yakin bahawa air itu memang sangat bersih, sangat bersih. Nak bersih macam mana lagi kalau air itu dah bersih-bersih? Tak ada lagi bersih. Ada lagi bersih. Iaitu air yang Allah Taala sifatkan syaraban tahura, sangatlah bersih, sangatlah suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Sesungguhnya ini maknanya segala pemberian kurniaan yang aku bagi ni, ini adalah bagi kamu sebagai jaza, sebagai balasan bagi kamu. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah sa'yukum, usaha penat lelah kamu di dunia dahulu semua tu, sa'yukum, usaha kamu dahulu, mashkura, disyukuri. Maknanya kita tak kata disyukuri sebab Allah Ta'ala lah yang kita kena syukuri. Tapi bila Allah Ta'ala kata usaha kamu tu disyukuri, maksudnya usaha kamu tu dihargai oleh Allah. Bila kita mensyukuri suatu perkara, maknanya kita menghargai, kita appreciate benda tu, kan? Wa kana sa'yukum mashkura, maksudnya usaha kamu tu dihargai oleh Allah Ta'ala. Usaha kamu tu tidak disia-siakan. Itu lebih jelas. Mashkura, tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Kalau mengikut tafsir tafsir apa lupa dah. Imam Mujahid dalam tafsir disebutkan, Imam Mujahid kata mashkura maksudnya ialah maqbula. Segala usaha yang kamu buat tu semua diterima oleh Allah. Semayang kamu hidupkan Lailatul Qadar, kamu tarawih, kamu tadarus, semua itu mashkura, iaitu maqbula, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala sebutkan kepada al-abrar. Ini kata-kata ini, kata inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ayat ini kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, ia adalah suatu ucapan yang diucapkan kepada al-abrar. Tetapi dia tidak disebutkan siapakah qail, siapakah yang mengatakannya. Maka kata Syekh Tantawi, ada kemungkinan Allah sendiri yang mengatakan kepada al-abrar di dalam ketika al-abrar masuk syurga, dan boleh juga dikatakan bahawa malaikat, dengan perintah Allah dan dengan izin Allah, malaikat mereka lah yang mengatakan kepada ahli syurga, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Mana kata mereka ni masuk dengan dalam keadaan disambut, diberikan kata-kata aluan, ditenangkan hati mereka setelah melalui persinggahan-persinggahan sebelumnya menakutkan, kubur, pada mahsyar, ketika hisab, mizan, ketika sirat, masuk syurga, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allahu akbar. Okay. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami lagi, nazzalna, kami juga, kami yang menurunkan, alaika, ke atas kamu itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas kamu Al-Quran tanzila, secara berperingkat-peringkat. Dalam ayat ini kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala dan juga ulama tafsir yang lain, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan taukid yang banyak, penegasan demi penegasan. Kalau dalam perbualan biasa kita boleh saja mengatakan nazzalna alaikal Quran, cukup, kami telah menurunkan Quran ke atas kamu, cukup. Tetapi didatangkan takkid ataupun taukid, samalah takkid taukid, penegasan, penekanan demi penekanan. Allah Taala sebutkan inna. Bila ada inna tu, dia jadi penegasan, sesungguhnya. Tak ada main-main ni, saya cakap sungguh-sungguh ni, inna. Inna. Kemudian inna itu di dalam tu sudah ada kami. Bila ada alif tu, inna, sesungguhnya kami.
dah ada kami lah, tapi Allah Ta'ala sebutkan lagi, Allah Ta'ala datangkan lagi dengan nahnu, inna nahnu lagi sekali. Maka itu menunjukkan penegasan bahawa tak ada lain yang turunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad melainkan kami. Sesungguhnya kami ni, dua kali kami. Sesungguhnya kami inilah yang menurunkan Quran. Kata apa ni, Syekh Tantawi dan juga ulama tafsir yang lain, ini Allah Ta'ala firmankan begini kerana apa? Kerana ketika itu Nabi SAW menerima penolakan daripada orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah. Dalam tafsir Ibn Katsir pun menyebut hal yang lebih kurang sama. Oleh kerana musyrikin Mekah menafikan dan menolak bahawa Quran itu adalah daripada Allah, maka kerana itu ayat turun pada ketika itu dengan mengatakan inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, untuk meyakinkan, menegaskan, menekankan bahawa sesungguhnya kami, tak ada lain, kami yang menurunkan Al-Quran ke atas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanzila itu pun, kata Syekh Tantawi, itu pun adalah taukid. Sebab tanzila itu ialah masdar kepada nazzalna. Nazzala yunazzilu tanzilan. Jadi dia taukid juga. Dia maf'ul mutlak. Tujuannya memang untuk taukid. Jadi di sini ada berapa taukid? Inna satu, nahnu satu, kemudian tanzila, tiga. Itu yang saya nampak lah. Kalau ulama balaghah lagi mungkin nampak ada lebih lagi. Taukid demi taukid. Jadi tanzila itu pun sama juga penegasan. Kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran tanzila, dengan sebenar-benar penurunan. Dengan betul-betul lah kami turunkan. Macam tu, tanzila. Kalau mengikut Ibn Abbas, satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memahami bahawa tanzila itu maksudnya ialah menurunkan secara berperingkat-peringkat. Jadi seolah-olah ada beza di antara anzala dengan nazzala. Ini biasalah disebut oleh ulama tafsir. Dalam Quran kadang-kadang Allah kata anzalna. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzala dengan nazzala. Apa bezanya? Dua-dua maksudnya menurunkan. Nazala turun. Kalau nak kata menurunkan, sama ada kita kata anzalna atau nazzalna. Tapi dia mesti ada beza, takkan sama. Wazan af'ala dengan fa'ala dia ada beza. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau af'ala ni dia sekali je. Jadi kalau anzalna tu maksudnya dia turunlah, kami menurunkan macam mana? Sekaligus. Seperti mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada penurunan kali pertama. Kan nuzul Quran, kita baru ni pun menyambut nuzul Quran. Nuzul Quran tu kan dua peringkat, dua fasa. Atau setengah ulama kata tiga. Tak apalah, kita ambil yang dua, senang. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang paling bawah, itu adalah penurunan secara sekaligus. 30 juzuk daripada Bismillah sehinggalah Minal Jinnati wan Nas. Kesemuanya itu diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang paling bawah. Itu penurunan sekaligus. Satu lagi nuzul Quran ialah dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang diturunkan secara munajjaman, iaitu secara berperingkat-peringkat. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tanzila itu menunjukkan bahawa penurunan itu berlaku secara munajjama, merujuk kepada penurunan yang kedua lah maknanya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila itu merujuk kepada nuzul Quran fasa kedua. Ayat-ayat yang berkenaan dengan anzalna, contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr, anzalahu beberapa ayat lagi lah. Maka setengah ulama mengatakan itu merujuk kepada penurunan Al-Quran yang pertama tu, fasa yang pertama, yang mana diturunkan Al-Quran secara sekaligus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura.
maka bersabarlah. Siapa dia? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah li hukmi rabbika. Bersabarlah untuk menerima hukum Tuhan kamu. Menerima hukum Tuhan kamu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut tadi, sebelum turunnya ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang. Dinafikan bahawa Quran itu adalah daripada Allah. Maka Allah kata, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sabar. Sabar kenapa? Sabar untuk apa? Untuk menunggu hukuman Allah ke atas mereka. Qada'ullah, untuk menunggu hukuman Allah, balasan Allah kepada mereka. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Dan janganlah kamu mentaati daripada mereka athiman, orang yang berdosa di antara mereka. Minhum athiman, orang yang berdosa di antara mereka, aw kafura, ataupun orang yang kufur ingkar. Sabar bukan sekadar sabar. Oh, kita sabar jelah. Tapi bukan maknanya sabar tu maknanya kata sementara belum turunnya balasan daripada Allah maka kita ikutlah. Tak. Kita sabar maknanya kata kita yakin adanya balasan daripada Allah akan turun pada mereka, tapi dalam masa yang sama sementara menunggu tu kita tetap tidak mentaati, tidak ikut orang-orang yang berdosa dan juga orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kufur, ingkar. Itu maksudnya. Itulah yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar jangan mentaati, jangan mengikuti, jangan menuruti athim, orang yang berdosa, minhum, dari kalangan minhum itu kata Imam Ibn Katsir dari kalangan orang-orang musyrikin Mekah. Au kafura, atau orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan au, wala tuti' minhum athiman au kafura. Kenapa bukan wa? Kan kenapa tidak menggunakan waw, wa? Wala tuti' minhum athiman wa kafura. Wa kafura. Sedangkan kita tahu bahawa orang-orang musyrikin Mekah dua-dua sifat tu dia ada. Athim pun dia, berdosa pun dia, kafur pun dia juga. Kafur pun ada pada diri mereka. Tapi tak dikatakan wa. Wala tuti' minhum athiman wa kafura, tak ada. Yang disebutkan dalam ayat ialah wala tuti' minhum athiman au kafura. Kenapa? Kenapa tak guna waw? Kenapa Allah Taala datangkan dengan au? Jawapan ialah seperti mana kata Imam Az-Zajjaj. Ya, Imam Az-Zajjaj mengatakan bahawa penggunaan au di sini lebih kuat daripada penggunaan wa. Kenapa? Kerana kalau dikatakan wa, maka boleh jadi akan salah faham. Boleh jadi orang akan salah faham, pembaca Quran akan salah faham. Oh, yang dilarang ialah mentaati kedua-duanya sekali. Mentaati asim dan juga kafur. Maknanya kalau ikut salah satu tak apa. Yang tak boleh ikut dua-dua. Maka kata Imam Az-Zajjaj, kerana itulah dalam ayat disebutkan au. Maknanya asim pun tak boleh ikut, kafur pun tak boleh ikut. Dua-dua tak boleh. Sebab itulah atau. Imam Az-Zajjaj bagi contoh ayat biasa, bagi contoh ayat perbualan biasa. Contohnya kita katakan la tuti' Zaidan wa Amran. Jangan kamu taat, jangan kamu ikut si Zaid itu dan si Amru. Jadi dia ada dua, boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Mungkin maksudnya jangan ikut salah satu. Mungkin juga maksud dia jangan ikut dua-dua. Maknanya kalau ikut salah satu tak apa, tapi kalau dua-dua sekali tak boleh. Jangan kamu ikut Zaid dan Amru. Tapi kalau Amru duduk seorang, Zaid duduk seorang, kita boleh ikut dia. Tapi kalau dia duduk berdua, yang ni tak boleh ikut sebab dia berdua. Itu kalau guna wa. Tapi kalau dikatakan wala la tuti' Zaidan au Amran, jangan kamu ikut Zaid ataupun Amru. Kok mana pun tak boleh. Ketika Zaid dengan Amru sekali tak boleh juga. Ketika Zaid duduk seorang tak boleh juga ikut dia. Ketika Amru duduk seorang-seorang pun tak boleh ikut dia. Macam mana cara pun tak boleh ikut dia. Maka kerana itulah ayat sebut wala tuti' minhum athiman
au kafura. Jangan kamu mengikuti, menuruti orang-orang yang berdosa atau yang kafir dari kalangan mereka. Boleh jadi orang tu tak kafir tapi dia berdosa, ahli maksiat, kan? Ahli fasik, orang-orang fasik. Dia tak kafir tapi dia asim, berdosa. Tak boleh ikut juga, Allah kata tak boleh. Sama ada dua-dua ni. Asim ke kafur ke, kamu tak boleh ikut. Allahu Akbar. Quran, Masya Allah. Bahasa Quran sangat halus. Kemudian wala tuti' minhu akidah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah dengan lidah, sebutlah nama Tuhan kamu pada waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyebut nama Allah. Maksudnya ialah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan petang. Dan ayat ini secara tidak langsung menunjukkan waktu yang afdal untuk kita berzikir, kan? Iaitu apa dia? Waktu pagi dan petang. Sebab tu banyak zikir-zikir, sama ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun zikir-zikir para ulama. Kebanyakannya masa dia ialah selepas subuh dan juga lepas asar. Kerana apa? Kerana itulah memang waktu yang paling baik untuk berzikir. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini zikir umum, sebanyak-banyaknya, pada bila-bila masa, apa juga keadaan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan waktu yang khusus pula, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maknanya, walaupun kita memanglah kalau ikutkan setiap masa kita akan berzikir, tapi pada waktu pagi dan petang, iaitu lepas subuh dan lepas asar, itu terlebihlah sepatutnya kita, mana kata kita fokuskan waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar kepada kita banyak zikir pagi dan petang, kan? Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Dan pada musim pandemik ni lebih-lebih lagi lah kita kena amalkan zikir pagi dan petang. Ada beberapa zikir yang menjadi pelindung bagi kita. Di antaranya ialah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, siapa yang baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka tidak akan ada sesuatu yang boleh memudaratkannya. Baca 3 kali lepas subuh dan juga lepas asar. Amalan mudah, bukannya susah pun. Begitu juga Nabi SAW ajar kepada kita, siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Tapi kalau sebagai adab kita kata wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca 3 kali, kata Nabi SAW, menjadi tanggungjawab Allah untuk meredainya. Maknanya memang Allah Taala akan redha kepada yang mengamalkannya. Bukan susah pun, Allah Taala bagi jalan mudah kepada kita. Bagaimana kita nak mendapat keredaan Allah, kan? 3 kali je baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. 3 kali. Bila baca 3 kali, tapi kena istiqamah lah. Kalau hari ni buat, esok tak buat, tak jadi juga. Kalau siapa yang istiqamah, insya-Allah dia mati dalam keadaan Allah redha kepada dia. Allah Akbar. Bukannya susah sangat pun, amalan yang mudah, kan? Tinggal lagi kita nak kena istiqamah, itu saja. Begitu juga musim pandemik ni, ramai yang mengadu tidak cukup dan sebagainya, masalah dari segi pendapatan dan sebagainya. Amalkan zikir yang yang warid dalam yang disebutkan dalam hadis, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Macam ayat akhir surah Taubah kalau tak silap, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cuma yang disebutkan dalam hadis
hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Ini kata disebutkan dalam hadis bahawa siapa yang baca ni 7 kali lepas subuh, pagi dan petang lah. 7 kali pagi, 7 kali petang, maknanya lepas subuh dan lepas asar, maka Allah Ta'ala akan cukupkan segala apa yang dia risaukan. Apa yang dia risau? Risau COVID, Allah akan pelihara dia. Risau anak dia, Allah akan pelihara dia. Risau duit tak cukup, Allah akan cukupkan dia. Risau kereta rosak, Allah akan pelihara kereta dia daripada rosak. Risau kesihatan, Allah akan cukupkan kesihatan dia. Allah dalam hadis tu sebut begitu. Allah akan mencukupkannya. Jelas cukup, selesai masalah. Jadi itulah betapa pentingnya kita mengamalkan zikir pagi dan petang tu. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk mengingati Allah pada waktu pagi dan petang? Setelah kita tahu bahawa bermulanya dengan ayat tadi, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, itu bermula pada ayat itu, ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menguatkan hati Nabi SAW yang sedang berhadapan dengan ancaman orang musyrikin. Kenapa disuruh untuk berzikir? Kerana apa? Kerana kekuatan dalam dakwah itu, dalam nak menghadapi masyarakat itu, itulah dia daripada zikir. Lagi banyak seseorang itu berzikir pada Allah, lagi kuat dakwah dia. Tapi kalau dia tidak berzikir, ceramahlah hebat mana pun, dia tidak ada kesan. Kesan waktu tu mungkin adalah kan, kesan waktu ceramah tu, tapi kesan selepas itu, orang-orang dapat amal apa yang disampaikan, itu kesan dakwah itu ialah dari mana kekuatannya tu? Daripada zikir. Sejauh mana seorang da'i itu, pendakwah itu, dia banyak berzikir, maka sebanyak itulah Allah akan letakkan kesan, kekuatan dalam dakwahnya. Kerana itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, wahai, seolah-olah Allah nak kata, wahai Muhammad, kamu sedang berhadapan dengan musyrikin Mekah yang menafikan Quran itu diturunkan oleh Allah, kamu kena banyak berzikir. Kan ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa kan, dan juga Nabi Harun berdakwah dengan Fir'aun, apa pesanan Allah Ta'ala pada mereka? Wala taniya fi zikri. Jangan kamu lalai daripada mengingatiku. Kan sama. Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun, Allah pesan zikir. Kamu jangan lupa berzikir. Maknanya, memang pendakwah ni kena banyak berzikir. Kalau dia tidak banyak berzikir, dia tak ada kesan dalam dakwah dia. Tak ada kesan dalam dakwah dia. Kalau kita tengok kan, pendakwa-pendakwa yang hebat, di sebalik kehebatan mereka itu, tengok betapa banyak amalan zikir yang dibaca. Macam kita tengok kan, tuan guru kita apa ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam contohnya, ya. Dia ceramah, dia tak ada pun naik suara ke apa ke, buat lawak ke apa ke, kan. Dan bahasa mudah-mudah je, tetapi sangat memberikan kesan. Sangat memberikan kesan. Bagi saya lah, orang yang boleh makna kata mengajar tasawuf dengan baik dan berkesan dalam hati, bagi saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sangat bagus. Di sebalik kesan itu, kesan dalam dakwah itu, pastinya beliau ni banyak zikir. Dan memang betul pun, beliau memang ada kitab himpunan zikir-zikir, amalan-amalan harian, namanya Bekalan Akhirat, nama kitab zikir tu. Dan begitulah juga dengan ulama-ulama lain. Di sebalik kehebatan mereka dalam berdakwah itu, ramai pengikut mereka, di sebalik itu ada amalan. Macam Habib Omar contohnya. Memang amalan saja, pagi, petang, siang, malam, beramal saja. Tapi kalau pendakwah yang lalai, memanglah dia kuliah maghrib tiap-tiap hari, tapi balik kuliah maghrib dia pergi tengok sinetron. Yang ni dia tak ada kesan lah. Dia tidak akan memberikan kesan dalam masyarakat. Pendakwah macam ni. Ini pesanan untuk diri saya lah, dan juga rakan-rakan yang lain kan, yang sama-sama terlibat dalam usaha dakwah. Bahkan bukan saja dalam dakwah, dalam jihad sekalipun. Sebenarnya yang menjadi kekuatan dalaman bagi seorang mujahid itu ialah zikir. Kan Khalid Al-Walid ketika mana dalam satu peperangan, tentera musuh terlalu ramai, tak silap saya ratusan ribu, sedangkan tentera Islam sikit, puluhan ribu. Maka ketika itu Khalid Al-Walid kata, kamu hantar aku seorang saja pun aku boleh musnahkan mereka ni semua. Kamu hantar aku seorang saja, aku boleh selesaikan semua tentera-tentera Rom ini. Kenapa? Kata beliau, kata Khalid Al-Walid, kerana mereka ni tidak berzikir.
dan orang yang tidak berzikir itu mati di sisi Allah. Khalid Al-Walid memberikan satu isyarat kepada satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir ialah seperti orang yang perbandingan di antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir ialah seperti perbandingan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya ialah orang yang berzikir itu hidup di sisi Allah, dan orang yang tak berzikir itu walaupun dia gagah, walaupun dia kuat, banyak senjata dan sebagainya, cukup segala kelengkapan perangnya, tapi hakikatnya dia adalah mati di sisi Allah. Kita tengok harimau contohnya kan. Harimau ketika dia hidup, ketika ada nyawa, roh dalam badan dia, siapa pun tak berani nak pegang. Kan? Siapa pun tak berani nak dekat. Sebab apa? Sebab dia hidup. Tapi kalau nyawanya dah tak ada, mati. Orang boleh datang, orang siap selfie lagi. Kan? Ketika harimau tu dienjet pelali contohnya kan. Suntikan untuk melalikan dia, menjadi lali, melemahkan dia. Orang boleh selfie lagi, boleh main dengan dia apa semua. Sebab apa? Sebab dia dah tak hidup di sisi Allah, di sisi orang dah tak hidup. Macam itulah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tentera musuh-musuh Islam ni bagi Allah SWT tak hidup pun, mati je semua tu. Acah-acah saja bawa senjata dan sebagainya. Tidak ada boleh bagi apa-apa kesan pun. Tetapi oleh kerana kita ni lah orang Islam yang tak banyak berzikir, maka menjadi akhirnya kita dengan mereka jadi sama. Sepatutnya kita ni orang Islam kuat lah sebab ada zikrullah. Tapi oleh kerana kita ni tak banyak zikrullah, maka akhirnya tidak ada beza antara kita dengan orang-orang bukan Islam. Maka akhirnya kita pun jatuh di bawah mereka. Tapi kalau kita banyak zikir, maka Allah akan bagi kekuatan. Kata Khalid Al-Walid, tak ada masalah. Kamu hantar aku seorang saja, aku boleh binasakan semuanya. Kerana apa? Kerana mereka yang ramai ini semuanya mati di sisi Allah. Sedangkan aku yang seorang ni, aku hidup di sisi Allah. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di samping zikrullah sebagai bekalan pendakwah, di samping zikrullah, bekalan pendakwah yang lain juga ialah menunaikan solat pada waktu malam. Menunaikan solat pada waktu malam. Kerana itu Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW, wa minal laili fasjud lahu, dan pada waktu malam hendaklah kamu bersujud kepadanya, iaitu menunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya malam pada waktu malam yang panjang. Maknanya solat malam lah panjang. Kan? Ini bulan Ramadan, masya-Allah, Allah Taala berikan kita kesempatan, taufik, hidayah untuk kita sembahyang malam panjang kan. Kita dapat sembahyang tarawih dan sebagainya. Waktu lain mungkin sukar, tapi bila datang bulan Ramadan, maka setiap hati orang mukmin itu akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Taala mengikut kejujuran masing-masing. Allah akan bagi taufik. Ada orang yang Allah Taala bagi taufik untuk hidupkan sepanjang malam, ada yang separuh malam, ada yang dari pukul 4 sehingga subuh. Jadi itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah bekalan sebenarnya dalam kita nak berdakwah. Orang yang berdakwah, dia malam dia kena jaga malam. Sebab itu satu orang ulama India, saya tak ingat nama dia, Maulana Ilyas atau Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, kata seorang pendakwah yang tidak qiyamul lail 2 jam setiap hari, sebenarnya dia belum lagi buat usaha dakwah. Ini nasihat ni biasalah orang tabligh biasa tahulah kata-kata ni. Tak silap saya daripada Maulana Ilyas, pengasas jemaah tabligh. Dia kata satu orang yang mendakwa dirinya buat kerja dakwah, tetapi pada waktu malam dia tidak bangun malam. Dia tidak beribadah sekurang-kurangnya 2 jam, dia kata. 2 jam. Dia tak buat begitu, maka anggaplah dia tak buat dakwah. Sebab apa? Sebab kekuatan usaha dakwah itu ialah daripada bangun malam. Daripada bangun malam. Kan Nabi SAW dah sebut dalam hadis, orang yang tak bangun malam ni ialah mereka ini dikencing oleh syaitan pada telinganya. Nabi SAW menyebutkan tentang satu orang lelaki yang tidak bangun malam, maka kata Nabi SAW,
dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Itulah dia seorang lelaki yang syaitan telah kencing di kedua telinganya. Jadi apa lagi nak diharapkan kalau sekiranya seorang tu telinganya telah disirami dengan, telah dibasahi dengan kencing syaitan. Jadi adakah orang macam ni bila dia berdakwah dia akan beri kesan? Tak ada. Tak akan beri kesan punya. Kalau ada kesan pun, kesan yang sekejap. Kita tak nak kesan sekejap, kita nak kesan yang berpanjangan. Jadi kerana itu pendakwah mesti kena bangun malam, qiyamul lail. Qiyamul lail bagi Nabi SAW adalah wajib. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tugas dakwahnya adalah sangat besar. Jadi bekalan kekuatan rohani juga perlu banyak. Itulah disuruh, diperintahkan Nabi SAW untuk menghidupkan malam, untuk bangun malam. Qiyamul lail menjadi wajib bagi Nabi SAW. Sekiranya Nabi SAW tidak bangun malam, maka Nabi SAW akan timbal balik, akan cover balik, akan tampung kekurangan itu dengan menunaikan 12 rakaat sembahyang sunat pada waktu siang. 12 rakaat pada waktu siang. Ini ada disebutkan dalam Syarah Syama'il Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Nabi SAW sembahyang siang, waktu siang 12 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat itu ialah duha. Ada yang mengatakan apa-apalah sembahyang sunat, tapi yang penting 12 rakaat. Untuk apa? Untuk menampung kekurangan disebabkan tidak bangun malam. Jadi insya-Allah kuliah akan datang, kita akan sambung lagi insya-Allah. Sedikit lagi, mungkin satu sesi lagi kita akan habis surah Al-Insan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhir Ramadan dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan dan menjadi salah seorang di kalangan orang yang dibebaskan daripada api neraka dengan berkat bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.